Okey, jadi hari ini saya akan bercerita mengenai perubahan kecil dengan impak yang besar. Okey, biasanya kalau kita nak turunkan berat badan, kita tahu kita kena ubah kita kata amalan dan tabiat pengambilan makanan kita sehari kan. Okey, jadi bila kita sebut diet, okey, biasanya orang akan relate ataupun orang akan kaitkan dengan penurunan berat badan. Bila kita sembang-sembang kan, tak makan ke hari ni? Dia akan cakap, oh tak, saya diet hari ni. Tapi sebenarnya kalau kita ikutkan definisi diet tu sebenarnya adalah satu tabiat pemakanan. Contohnya diet vegetarian ataupun diet suku-suku separuh Okey. Jadi kalau kita tengok sekarang ni pun ada banyak diet viral kan, tapi kebanyakan diet-diet yang viral ni dia kita kata menekankan perubahan yang drastik ataupun mendadak. Tapi bila perubahan yang drastik atau mendadak ni dia akan menyebabkan untuk kita kekalkan momentum tu dalam tempoh masa yang panjang susah sikit. Jadi bila kita cakap perubahan kecil dengan impak yang besar ni, maksudnya sesuatu yang kecil kita boleh ubah secara berperingkat. Contohnya macam mana Okey, jadi contoh macam biasa kan, kita pergi kedai untuk makan tengah hari contohnya. Biasanya kita akan order teh ais, ataupun kalau pergi kedai untuk makan tengah hari dia akan datang set nasi putih berlauk dengan air teh ais atau air sirap. Jadi apa yang kita boleh ubah kat sini, kita boleh cuba tukar daripada ambil air manis tadi, kita tukar kepada air masak. Ataupun air kosong lah. Tak kisahlah ais kosong ke, air suam ke, janji air kosong. Sebab air kosong ni dia tak ada kalori, dia zero kalori berbanding dengan air manis lah. Contohnya sirap, teh kan. Jadi kalau kita boleh kurangkan pengambilan air manis, maksudnya makan tengah hari dengan makan malam tu kita ambil air kosong, kita boleh turunkan hampir 2 kilo sebulan lah sebenarnya. Itu benda yang kecil tapi impak dia besar. Okay, alright. Selain daripada tu, penggunaan gula. Okey, jadi gula ni satu hari kita tidak boleh ambil lebih daripada 50 gram ataupun 10 sudu kecil. Okey, tapi kalau kita tengok orang Malaysia ni, pengambilan gula dia sehari dalam minuman kalau kita tengok tinjauan kebangsaan NHMS 2019, pengambilan gula sehari tu lebih kurang 3 ke 6 sudu kecil sehari. Okey, jadi apa kata kita cuba tukar, hadkan pengambilan gula tu pada 1 sudu kecil sehari. 1 sudu kecil untuk secawan sahaja. Dengan cara ini kita boleh turunkan hampir 500 gram sebulan lah. Itu satu perubahan yang kecil tapi kita kata impak dia besar lah. Jadi lepas ni kalau pergi keluar mana-mana kan, lepak ke mengetih, orderlah air kosong. Tapi sebab dah nak PKP ni tak boleh makan kat luar kan, lebih banyak kat rumah. Jadi mungkin kita boleh start dekat rumah untuk lebihkan pengambilan air kosong tu tadi. Okey. Alright, selain daripada tu, pengambilan kuih muih. Pengambilan kuih muih kan, kita ni kadang-kadang pergi kedai beli satu bekas tu ada 5 biji, RM2. Okey. Sebenarnya pengambilan kuih muih ni pun boleh meningkatkan berat badan. Jadi kalau contoh kan, kita ni jenis suka makan donat. Setiap hari tu kena ada donat. Tak ada donat memang tak boleh lah. Jadi satu biji donat tu dia punya kalori dia lebih kurang 200 kalori. Kalau kita cuba kurangkan pengambilan donat tu, kita boleh turun hampir 1.5 kilo sebulan. Itu benda kecil tapi impak yang besar. Selain daripada makanan manis, makanan berlemak, biasanya kuah bersantan lah. Kan ada orang dia kalau boleh dia nak makan nasi tu dia nak banjir, nak kuah banjir. Jadi kuah bersantan ni kalau 5 sudu makan, kalau kita hadkan, kita kurangkan pengambilan dia, kita boleh turun hampir 1.5 kilo sebulan lah. Selain daripada tu, macam contoh kan, macam kenduri kahwin, biasanya dia akan hidangkan nasi minyak dengan nasi putih. Okey, ada orang dia akan ambil dua-dua, nasi putih sikit, nasi minyak sikit. Itu tabiat yang tak berapa bagus Jadi kalau boleh utamakan nasi putih tadi berbanding nasi minyak ataupun nasi goreng. Okey, itu cara kita nak ubah, kita kata buat perubahan yang kecil dengan impak yang besar. Dan juga kalau boleh pilih menu yang lebih sihat lah, kaedah memasak yang lebih sihat. Macam tom yum ke, sup ke, bakar ataupun panggang. Alright. Selain daripada tu, makanan segera ataupun makanan terproses contoh nugget, sausage, burger benda-benda ni makanan yang tinggi lemak. Ada orang kalau boleh setiap hari tu akan pergi fast food kan. Hari ni contohnya fast food A, esoknya fast food B. Sebab kalau tengok sekarang harga set lunch menu fast food tu jauh lebih murah lah berbanding kita kata nasi berlauk Okey, jadi kalau kita boleh kurangkan pengambilan makanan segera ni tadi daripada setiap hari kepada sebulan sekali, kita boleh turun hampir 500 gram sebulan. Okey, dan makanan segera dan makanan terproses ni tadi sebenarnya dia banyak kandungan garam.
Okey. Dan selain daripada makanan terproses, satu lagi yang kita kata makanan yang tinggi garam yang biasa orang makan adalah kerepek. Kerepek kan. Kadang-kadang beli sebalang tu sambil buat kerja ngap habis rasa sebalang. Okey. Jadi kalau ikut kerepek tu sebenarnya kalau satu piring kecil lebih kurang dua genggam tangan ni, dia punya kalori dia lebih kurang 300 kalori. Jadi kalau kita boleh elakkan daripada ambil setiap hari, kita boleh turun hampir 2 kilo sebulan. Jadi elakkan ambil kerepek sebab selain tinggi garam, dia pun tinggi gula kalau yang bersira tu, dan juga dia goreng kan. Bila dia bergoreng, dia tinggi lemak lah. Okey. Alright, jadi semua nak kena kurang, apa yang boleh lebihkan? Apa yang boleh lebihkan adalah lebihkan pengambilan serat ataupun sayur. Ingat, pinggan sihat Malaysia suku-suku separuh, yang mana kita penuhkan separuh pinggan tadi dengan sayur. Ataupun kalau ikut kita kata sukatan lah, kalau sukat pakai sudu, 4 sudu makan. Cuba untuk capai 4 sudu makan. Biasanya kalau pengambilan sayur ni dalam sehari, kita sarankan untuk ambil sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Maksudnya sarapan, makan tengah hari, makan malam, kalau boleh kena ada sayur. Susah? Tak susah. Contoh macam nasi lemak kan. Makan nasi lemak, tambahkan timun ataupun sayur lain. Kalau pagi breakfast roti, orang biasa nak cepat breakfast roti, boleh tambah sayur, tambahkan salad, timun dan tomato. Cukup dah. Itu antara kita kata perubahan kecil dengan impak yang besar yang kita boleh lakukan untuk kita kata usaha untuk menurunkan berat badan.